lah. So this one kita call sebagai droopy upper eyelid, di mana kelopak mata di bahagian tepi tu dia jatuh ke bawah. Jadi because of the droopy upper eyelid, kita tengok kadang-kadang biasanya patient kata dia akan notice yang orang kata dia mengantuk ataupun dia penat. And whereas patient kata dia sebenarnya tak ada apa-apa pun. So because of this, prosedur yang kita buat tu kita akan betulkan kelopak mata atas yang jatuh tu. So dengan automatically bila kita buat operation tu ataupun kita buang kelopak mata tu, you akan notice that mata tu dia akan jadi segar. Result ni biasanya dalam masa 3 minggu ke sebulan lah ya. So bila bengkak semua dah surut, dia akan tengok mata tu dia rejuvenated. So dia akan dapat pembentukan mata yang berbeza lah. So ini antara ciri-ciri anatomi mata di mana bila kita buat repair tu, kalau kita tengok dia punya jahitan tu, dia akan kulit mata yang atas tu kita buang, kelopak mata yang lebih tu. Kelopak mata yang lebih ni di mana dibuang yang merah ni. Tapi apabila di repair, parut tu memang tak ada lah sebab parut tu dia akan dimasukkan ke dalam kelopak mata punya garisan. So bila dia masuk dalam kelopak mata punya garisan, dia tak nampak langsung parut bila dia tengok ke atas. Dan mata tu akan nampak fresh macam ni. So kita akan masukkan dalam garisan kelopak mata ni. Okay, so ini yang saya masukkan tadi. So prosedur tu di mana kelopak mata tu yang bahagian atas dibuang. So itu yang antara satu prosedur untuk rejuvenation mata yang kita selalu buat. Dan antara satu lagi contoh di mana kes yang sama tapi yang ni lebih severe di mana kelopak mata tu dia lebih jatuh lebih prominent. That means the dropping tu lebih tinggi, ketara lah. So sama juga patient kata dia akan notice yang mata tu nampak macam penat. So dia secara emotional dan psikologinya patient akan rasa mengantuk dan letih. So salah satu reason kita buat pembedahan ni ialah dia akan menyebabkan patient rasa segar lah. So prosedur ni bukannya semata-mata estetik. So it's not purely aesthetic procedure only. So sebenarnya dia boleh bagi increase in the self confidence dan juga dia akan menyebabkan increase in the psychological aspect, di mana secara normalnya pesakit tu sendiri dia akan rasa segar lepas kita buat. Kalau tengok pun yang ni pun sama. Pembedahan ni result ni selepas dalam 3 minggu ke sebulan, di mana kita tengok dia punya eyelid tu memang berubah lah. So totally kita berubah, di mana kelopak mata yang atas tu dibuang. So bagi satu lagi contoh yang kedua, di mana pesakit seperti tengok dalam kes ni juga dia ada sedikit eye bag, di mana bahagian bawah mata dia pula ada eye bag. Ini pun salah satu lagi contoh rejuvenation of the eyelid yang kita boleh buat, di mana pesakit notice dekat bawah tu dia ada macam eye bag yang ketara dan juga kita panggil sebagai tear trough deformity, di mana dia akan ada macam satu lurah dekat sini. So lurah ni akan menyebabkan mata tu nampak macam ada dark circle. So operation yang boleh buat di sini adalah kita panggil sebagai lower blepharoplasty, di mana lower blepharoplasty ni melibatkan, kalau kita tengok dalam populasi yang muda, lemak di bahagian belakang kulit tu dia tak tertonjol ke depan. Tetapi bila kita makin berusia, kita tengok lemak di bahagian bawah mata tu, ini biji mata orbit, yang ni di bahagian bawah eyelid fat ni, kalau tengok dia akan tertolak ke depan berbanding dengan populasi yang muda. So itu yang menyebabkan patient kadang-kadang akan develop apa yang kita panggil sebagai eye bag, contoh dia. So operation yang dibuat di sini di mana dia melibatkan prosedur-prosedur di mana kita akan repairkan buang lemak yang berlebihan dan juga kadang-kadang kita boleh ketatkan balik lapisan ligament di depan ni yang longgar tu. Alright. So yang ni kita panggil sebagai lower blepharoplasty. Okey, bagi prosedur yang ketiga yang mana yang kita buat untuk rejuvenation juga, tapi yang ni lebih kepada populasi oriental. Oriental ni maksudnya populasi seperti Chinese ataupun Koreans ataupun Japanese di mana mereka mata dia dapat macam apa yang kita sebagai single eyelid. Dia tak ada double eyelid. And maknanya dia tak ada kelopak mata. So dia adalah single eyelid. So yang ni very common. So biasanya apa yang kita buat creation of the eyelid.
Yang ni operation macam kenapa populasi ni, kenapa dia orang mempunyai single eyelid ni, kerana daripada segi anatomi untuk populasi oriental population ni, dia punya kelopak mata tu sebenarnya kalau kita tengok, kalau kita potong dari tepi cut section mata tu, sorry okey, bila kita tengok cut section mata, kalau kita potong potongan daripada tepi tu, dia punya incision tu di mana muscle yang melekat ke kulit tu dia lebih rendah. So incision point. Okay. So incision point dia sangat rendah. So itu yang menyebabkan mereka tidak mempunyai kelopak mata. So, dia ni incision point di mana kita ada septum ni. Kawasan ni, kawasan dekat pointer ni kalau nampak. So pointer ni dia di kawasan ni dia panggil levator. Levator ni dia melekat terus ke kulit. Levator ni adalah muscle yang mengangkat kelopak mata. So untuk orang biasa seperti kita ataupun populasi-populasi yang bukan oriental, incision dia lebih kurang agak tinggi ke kulit. Dia melekat lebih tinggi ke kulit tu yang menyebabkan kita ada eyelid fold. Manakala bagi oriental population tadi, mereka tidak mempunyai incision. Maknanya the levator tu tadi dia tidak melekat kepada kulit. So dia melekat lebih ke bawah tu yang nampak macam dia ada single eyelid tadi. So nampak tak? So bila pembedahan yang dilakukan untuk jenis macam ni, basically apa kita buat, kita akan createkan balik incision tu tadi. So yang mereka akan dapat ada eyelid fold balik. Doktor, saya ada satu soalan daripada kita punya viewer. Soalan dia adalah, sekiranya dia ada masalah yang mana dia pernah ada satu accident, okay? So kiranya dia parut di bahagian mata dia. So boleh ke, soalan ni boleh ke untuk dicantikkan semula? Dia okey. Bila kita tengok, memang saya banyak tengok kes-kes seperti parut disebabkan oleh accident. Biasanya kalau patient yang mempunyai parut tu, kita kena tengok sebab eyelid ni, bila kita tengok eyelid kan, okey, ini contoh dia, bila kita tengok kelopak mata ni dia ada banyak lapisan. So dia ada lapisan daripada lapisan yang luar sekali, and then kita ada lapisan tengah-tengah dia, dan kita ada lapisan yang dalam. So bila orang tu ada parut accident, dan kita kena tengok lapisan mana yang terlibat. Yang pertama, yang kedua, sama ada parut tu mengganggu fungsi mata. So maksudnya kadang-kadang kalau parut tu teruk sangat, maka eyelid dia tak boleh nak tutup langsung. Ini kita panggil sebagai atropion. So jadi repair ataupun pembetulan yang kita buat tu, kita kena tengok dulu dia punya severity ataupun degree macam mana parut tu terbentuk lah. So dia repair tu sama ada yang paling mudah sekali, kita boleh cuma betulkan parut. Kalau masalah tu dekat kulit saja, kita boleh buat prosedur seperti laser ataupun kita buat microneedling. Tapi kalau parut tu sangat severe ataupun sangat teruk, jadi kita boleh buat prosedur seperti kita kena createkan balik dia punya rangka, dia punya framework untuk eyelid tu, kita panggil tarsal plate. Jadi tarsal plate tu kena buat balik. Jadi dia adalah lebih rumit. Sebab tu parut boleh buat, tapi kena assess, plastic surgeon tu kena assess betul-betul severity dia setakat mana, dan baru kita betulkan. Macam tu. Okay, so sebaiknya kiranya adalah berjumpa dengan pakar dahulu, and then doktor sendiri akan analyse which procedure yang bersesuaian untuk kes-kes tertentu, betul? Betul. So sebab dia ada banyak modality yang kita boleh guna untuk betulkan. Okay, doktor, ada satu lagi soalan daripada kita punya inbox Facebook. Soalan dia simple je sebenarnya. After the procedure, saya jangkakan mungkin patient ni dia ada masalah yang kelopak mata maksudnya kosong, maksudnya jenis flat tadi yang doktor nyatakan. Bila kita buat touch up dia punya mata tu, adakah mewujudkan ketidakselesaan? Yelah sebelum ni mata dia flat saja, tapi lepas prosedur kan kita ada buat rangka, buat bentuk balik kan. So adakah akan mewujudkan ketidakselesaan? Soalan dia. Okey, ketidakselesaan tu yes, memang akan ada untuk jangka masa dalam proses penyembuhan. Jadi maksudnya ketidakselesaan yang kita masukkan dekat sini sebab eyelid ni, kelopak mata bila kita operate, dia akan jadi bengkak. Jadi bila dia bengkak, swollen. Bila dia swollen tu kadang-kadang fungsi seperti penglihatan tu agak terganggu sekejap, and then dia akan ada bendalir ataupun cecair mata, mana air mata. Air mata tu dia mengalir daripada tepi, dia pergi ke tengah tau. Dia produce dekat atas tepi, dia
turun ke bawah dan dia pergi ke tengah, baru dia collect dekat punctum dekat tengah tu dia masuk. Jadi dia ada aliran air mata. Kadang-kadang kalau kita buat operation dekat eyelid yang bawah, bila dia bengkak, saliran ni terganggu sekejap. Kadang-kadang bila ada macam debris ataupun ada darah beku, dia block. Jadi benda-benda macam ni akan terjadilah. Tapi dia dalam masa pemulihan lah biasanya. So once the recovery process sudah recover, then patient akan balik pada sedia kala lah. I see. Okay. Alright, thank you doktor. Sekejap doktor, saya just nak check satu lagi soalan daripada Puan Azmiza. Persoalan dia, I tak sure adakah doktor boleh jawab sekarang ataupun mungkin ada spesifik slide sebentar nanti. Soalan simple juga, sakit ataupun tidak untuk prosedur eyelid ini? Yes. So soalan tu adalah satu soalan yang legit, yang kata legit. Maksudnya memang semua akan tanya soalan tu lah. Bila dia orang nak buat prosedur, memang concern is of course sakit ataupun pain. Sebenarnya sakit ni, tahap sakit ni dia bergantung kepada individu. So cuma majoriti pesakit tu bila kita terangkan dan dia faham step-step prosedur tu, dan biasanya tak ada masalah. Prosedur ni dilakukan ada dua cara. Satu, kita boleh buat dengan bius setempat, di mana kita cucuk ubat bius dekat kelopak mata and then kita operate. Yang kedua, kita boleh buat dengan bius penuh lah. Bius penuh ni di mana pesakit tu dimasukkan ke dewan bedah dan juga dia tidur terus. Full bius. So kalau full bius tu memang tak rasa langsung. Tapi daripada pengalaman yang saya tengok so far ni, patient-patient yang go for local pun ataupun bius setempat, so far okay lah, maknanya tak ada masalah. So dia orang along the way tu dia boleh bear to the procedure dan procedure tu boleh dilakukan. Cumanya sama juga, so tengok juga ke jenis prosedur yang macam mana. Kadang-kadang ada tengah patient tu dia buat mata atas dengan mata bawah dua-dua belah serentak. So bila dia buat macam tu, 4 kawasan secara serentak. Kemudian dia buat juga bahagian lain sekali seperti hidung atau telinga. So maknanya prosedur-prosedur yang panjang, so better kita advisekan bius penuh. Tapi kalau dia setakat buat kelopak mata atas saja ataupun dia buang kolesterol saja, xanthelasma, nanti saya tunjukkan gambar-gambar. So benda-benda macam ni boleh buat bius setempat je sebab prosedur pun tak lama. Biasanya dalam setengah jam je dah siap. Okey doktor. So setakat ni itu saja soalan daripada kita punya viewer. So mungkin doktor boleh teruskan dengan penerangan selanjutnya. Alright. So this one is the next procedure yang saya maksudkan tadi. Yang ni yang kita panggil sebagai xanthelasma.